Okay, so dia jadi kat sini turun ke bawah. Kat mana jumpa dia? Okay, kat sini. Okay, so jumpa kat sini. Okay, belakang sikit kot, tak apalah. Okay, so jumpa kat sini. So ini adalah dia punya eye, dia punya image. So bila dia punya image, tengoklah dia punya arrow. Arrow dia kat atas. So bila arrow kat atas, maksudnya arrow ni tegak. Okay, arrow tu tegak ke atas. Ataupun kalau bahasa Inggerisnya upright. Okay, upright. So kawan tegak maya, kawan upright virtual. Size kita banding. Objek 2 kotak, tak sampai lah, sekotak lebih. Image dia 2 kotak lebih. So image dia jadi lagi besar. Image dia magnify. Okay. So okay. So itu dia punya lukisan. Okay, ni lukisan untuk dental mirror. So petang tadi sebenarnya ada, cikgu tunjuk kat sini. Online cahaya. Ya. Ada. Dia sepatutnya belakang sikit. Patutnya macam ni. Okay, tu cikgu tunjuk. Okay, so di belakang and dia tandakan image tu kat sini. Image. Okay, 3 ciri-ciri image for lukisan dalam bahasa Melayu apa ya? Oh, untuk yang ni, ini virtual upright magnify. So kalau bahasa Melayunya maya, tegak dan besar. Okay, maya, tegak, besar. Okay, so inilah untuk yang tadi, untuk lukis tadi. Okay, last one yang kita nak lukis, last one adalah untuk lukis lens. Lens tadi, mana ke ray diagram? Okay, ray diagram ni untuk lukis lens. Kalau dia duduk kat sini. Cikgu suruh belah kanan tu akan jadi putus-putus. Yup, putus-putus boleh, tak putus-putus pun tak. Tapi selalu kita akan buat putus-putus lah. Putus-putus nak tunjukkan dia maya. Okay. So lukis ni memang korang kena praktis. Okay, lukis ni nak tak nak kena praktis. Okay, melukis memang kena praktis. Kalau tak praktis, nanti korang sendiri lupa. Okay. So, kalau untuk yang ni pula. Okay, yang ni cikgu letak objek kat sini. Tapi cikgu letak lens. Tada. Okay. Kalau tak lukis potong tu garis ke tolak markah, rasanya tak. Yang penting, okay, ada soalan tanya kalau garis tu kita tak buat putus-putus, tolak markah tak? Okay, rasanya tak tolak. Yang penting bila lukis tu kena ada anak panah. Okay, anak panah tak ada anak panah baru salah. Okay, selalunya dia akan cancel kalau tak ada anak panah. Cikgu, kalau convex lens yang garis lepas tu tak putus-putus sebab dia bukan virtual ke? Yap, sebab dia bukan virtual. Okay, so kita lukis yang last ini. Okay, tolong jaga bahasa. Yang dekat chat, okay. Cikgu boleh baca pun tulis. So next. Daripada sekarang ni sebelum lukis kita tahu nanti image dia jadi zoom. Okay, image dia jadi zoom. Belum lukis tahu zoom. So kita nak lukis dia macam ni. Ingat balik kita lukis lens. So straight. Okay, lens dilanggar. Dia tak patah balik ke belakang. Dia bukan reflect. Dia refract. So dia akan pergi ke sini, ke F.
pergi ke F. So kita dah belajar tadi, dia pergi ke F. Tada, pergi ke F. Okay. Garisan yang kita belajar, yang seterusnya, garisan yang kita ada adalah, okay, ni cikgu nak tukar dulu ni 2F, takut nanti korang confuse ni 2F. Okay, garisan kedua yang kita belajar tadi, yang ini, kalau cikgu lukiskan tadi, dia akan lalu sini. Lalu tengah ni. Okay. So kalau kita sambung lagi ke bawah, kita tak akan jumpa dia punya intersection. So, bila kita tak jumpa dia punya intersection, okay, bila kita tak jumpa dia punya intersection, apa yang kita buat, dekat bahagian belakang, kita tarik putus-putus. So, yang sini pun, kita tarik putus-putus. So, kita nampak image dia bertemu dekat sini. Okay, so kat sini adalah dia punya image. Okay, so bila yang tu dia punya image, kita bandingkan. Merah ni objek, biru tu image. Okay, merah objek, biru tu image. So, tengok kepada image, dia punya tinggi lagi tinggi. So, maknanya kita nampak dia magnified. Dia jadi besar. Yes, memang dia akan jadi dekat belakang. Ini objek duduk di hadapan F. Yang kita belajar tadi, ciri-ciri dia akan jadi zoom. So, magnify, kawan magnify adalah virtual V. And size dia kita nampak, sorry. Okay, kita nampak dia tegak upright. Kawan upright adalah virtual. So, bahasa Melayunya, dia akan nampak besar. And then, kita nampak dia tegak sebab arrow dia sama, tegak ke atas. Kawan tegak maya. Okay, so memang image dekat belakang ke? Yap, memang image dia akan jadi dekat belakang. Cikgu macam nak beza nyata dan maya. Okay, nanti cikgu ceritakan nyata dengan maya. Tapi nasihat cikgu, nyata dengan maya tu korang tak payah hafal. Sebab kalau korang nampak image dia tegak, kawan dia memang maya. Kalau korang nampak image tu inverted, songsang, kawan dia memang nyata. Memang real. Okay, cikgu kalau dalam exam apa yang kita lukis tu tak mengikut ciri-ciri macam mana? Tak mengikut ciri-ciri? Salah lah tu, mesti ada salah lukis. Salah lukis je yang tak dapat ciri-ciri yang sama. Okay, salah lukis je yang tak dapat ciri-ciri sama. Okay, pergi. Cikgu, contoh alat apa untuk lukisan ni? Ada? Kanta pembesar. Okay, so macam ni cikgu tahu lukisan ni kat belakang, tadi lukisan ni kat depan. Okay. Okay, kita ambil asas dulu Cikgu cerita balik. Asas dia untuk lukis kanta, garis dia ada 3. Okay, untuk kanta, garis dia ada 3. So, apa 3 asas untuk lukis kanta tadi? Okay, cikgu tambah satu lagi. Cikgu buat yang purple je Cikgu buat yang purple. Okay, cikgu buat yang purple je. Alright. Dia ada 3 line. Cikgu tandakan nombor 1, nombor 2, nombor 3. Cara lukis dia sama. Okay, cara lukis dia sama. So, straight, lalu F. Garis kedua tu lalu center tengah. And then dia lalu F dulu straight sampai sentuh line, garis line normally. And then dia straight ke belakang. Okay, itu untuk lens. Cara dia sama. Bila dekat sini, bila untuk lukis yang ni, kita hanya boleh apply nombor 1 dan nombor 2. Sebab nombor 3 kena lalu F. F kat belakang. Tak boleh nak lukis. Okay, so kita ambil 2 line tu. So bila kita ambil 2 line, kita tak nampak dotted line ni. Dotted line ni belum wujud. Okay, so bila dotted line ni belum wujud, kita masih tak jumpa kat mana dia bertemu. Kat belakang ni sebab ni, kita nampak gap dia ni jadi lagi besar.
impossible dia boleh jumpa kat belakang. So bila impossible dia boleh jumpa kat belakang, kita pun sambung ke belakang. Okay. Garis yang kita buat tadi, kita sambung ke belakang, dotted line. Yang ni pun kita sambung ke belakang, dotted line. Okay, so asas lukis dia mesti sama. Okay, asas lukis dia mesti sama. Right, so asas lukisan yang mesti sama tu, ini yang cikgu tengah lukis ni untuk lens, untuk kanta. Right. So last one untuk hari ni. Okay. Last one untuk hari ni. Oh, kita ada 8 minit lagi sebelum pukul 10. Wah, banyak soalan. Kejap. Cikgu tengok satu. Cikgu kalau soalan ni kata how to make image form more clear. So kena dekatkan screen towards lens ke, kena letak screen dekat focal length. Kena tahu soalan apa. Okay. Right, soalan mikroskop pakai kanta apa? Okay. Mikroskop. Okay, ni memang ni Ni soalan lazim. Mikroskop, teleskop, binocular, semua pakai convex lens, kanta cembung. Okay. Right. Assalamualaikum, saya ada satu soalan. Ada berapa formula yang ada dalam topik live? Okay, formula, sekejap lagi cikgu cerita. Ada 4 formula. Sorry, total 8. 4 kena hafal, 4 bagi. Okay, so last one. Cikgu nak ajar untuk yang kita cerita petang tadi. Cermin ni. Cermin cembung. Okay, cermin cembung. Right. So cermin cembung macam kita belajar petang tadi, duduk dekat mana-mana pun, belakang C, dekat C, depan, tengah, duduk dalam mana-mana pun, image dia sama. Okay, petang tadi sama, which is kita tahu dia akan dapat VUD. VUD tu virtual upright diminish. Okay, so bila sama, korang lukis dari mana-mana pun, cara lukis sama. Okay, korang akan dapat image yang sama. Dari mana-mana kedudukan pun korang akan dapat sama. So kita ambil satu kat sini, cikgu letak sini lah. So macam mana nak lukis dia? Perhati betul-betul. First, straight sini. Sorry pula. Cikgu kena tinggi sikit lah sebabkan dia jadi diminish, kecil. So cikgu buat objek tinggi sikit. So objek dia tinggi sikit, 3 kotak. Sebab nanti bila korang nak lukis image dia mesti jadi lagi kecil daripada 3 kotak. Okay. So first, perhati cara lukis dia. Straight, langgar macam sama juga macam tadi. Langgar tengah ni. Okay, langgar tengah. Dah langgar tengah. Okay, yang ini kalau tadi kita belajar, cikgu tukar kejap Kalau tadi kita belajar cermin ni, dia akan pergi F. Okay, tapi ini cermin yang berbeza. Ini cermin cembung. So bila cermin cembung, dia diverge, dia naik ke atas. Okay, dia naik ke atas. Masalahnya naik ke atas tu dari mana? Okay, dari mana? Kalau korang pakai pembaris tadi, straight sini. Lepas tu pergi F belakang. Okay, pergi F belakang. Dah sampai F belakang. Tarik putus-putus dulu. Okay, baru tarik penuh. Menunjukkan dia reflect, pantul. Okay, menunjukkan dia pantul. Itu nombor 1. Yep. Okay. So lepas tu, okay. So lepas tu, yang kedua, line yang kedua, cikgu buat pakai warna merah. Dari objek, straight, lalu C. Okay, dari objek, straight, lalu C. Okay, straight, lalu C. Okay, straight, lalu C. Okay, so yang belakang ni kalau boleh buat putus-putus, buat putus. Putus. Mana? Okay.
So ni untuk cermin cembung, convex mirror. Okay, so korang akan nampak image dia berjumpa dekat tengah ni, cikgu tanda purple ni. Okay, so ini dia punya image. Kalau tak buat putus-putus, tu kena check balik. Tapi rasanya tak ada masalah. Selalunya orang buat putus-putus lah. Okay, selalunya orang buat putus-putus. Okay. So korang dapat dia punya image. So nak baca karakteristik. Okay, nak baca karakteristik, tengoklah tinggi dia. Objek lagi tinggi, image lagi kecil. So kita dapat sini kecil ataupun diminish. Right, seterusnya kita tengok kepala dia tegak ke atas. So tegak ke atas maknanya tegak. Upright. Kawan tegak adalah maya. Kawan upright adalah virtual. Okey. Okey, soalan daripada tu Arfan tanya kalau convex lens objek dekat F. Okey. Objek dekat F akan jadi maya tegak besar tapi besar dia besar sangat infinity. Infinity tu maksud korang tak nampak tau, dia macam blur, macam nampak besar gila tak nampak. Jadi macam tak clear, tak nampak. Okay. Teacher, so the conclusion lah kan, convex mirror and concave lens is the same lah kan. Ya betul, itulah dia punya conclusion. Petang tadi cikgu cerita pasal benda tu. Okay, nanti video yang petang tadi cikgu upload. No worries, malam karang. Kena sabar sikit. Okay. So, kalau DF, maya tegak besar. Okay. Alright, so itulah untuk yang ni. Ada 2 minit lagi, sempat tak ni? Satu lagi. Satu lagi yang belum, iaitu lens yang sama dengan cermin cembung, convex mirror. So apa lens yang sama dengan convex mirror? Convex mirror dia sama dengan concave lens. Okay, so maknanya sama tu ciri-ciri dia sama. Kanta cekung, ciri-ciri dia sama. Apa yang sama? Korang akan dapat VUD juga. Okay, VUD juga. So kita ambil lah lukisan. Objek cikgu letak kat sini. Sebab dia akan jadi kecil, so cikgu buatlah warna merah tu. Ini bagi besar sikit. Okay. And then last, cara lukis untuk lens. Okay, straight. Langgar line tengah, macam cakap tadi, jangan langgar curve, sentiasa langgar normal line tengah. So ini lens. So lens dia akan, okay, siapa yang ni kalau boleh tolong BF sikit dekat chat tu. Okay, so fokus dulu. So sekarang ni dia straight, dia langgar dekat lens. So dia akan ke belakang, tapi dia bukan pergi F macam ni. Sebab yang pergi F macam ni tadi adalah convex lens, kanta cembung. Yang ni kanta cekung, concave lens. So concave lens dia diverge. Okay, diverge. Diverge tu maksudnya dia mencapah. Capah tu maksudnya dia akan keluar begini. So kita pun tanda dia keluar. And yang belah bawah ni putus-putus. Okay, so kita tanda straight. Okay, and then tadi kita lukis, sekarang tadi pergi C untuk cermin cembung, kita lukis pergi C, yang ni kita lukis pergi, okay, pergi 2F. Oh, sorry, 2F. Ya Allah, dia gerak pula. Apa jadi ni? Dia gerak. Oh, Vikram. Okay, tu.
Okay, so seterusnya dia pergi 2F. So dia intersect di sini. So bila kita banding, objek lagi tinggi, image lagi kecil. So kita dapat dia, tapi kita nampak dia tegak. Kita nampak dia upright. And kawan tegak Maya, kawan upright virtual. And kita tengok size kecil. Okay, done. Selesai. Okay, so selesai dia punya cara lukis. So kalau convex mirror, okay, convex mirror atau bahasa Melayunya cermin cembung dan juga kanta cekung, concave lens, karakteristik dia sama, tak berubah, iaitu sentiasa dapat VUD. Okay, VUD jap, cuba nak send to everyone. Sama VUD, dah. Okay, so virtual upright diminish, Maya tegak kecil, virtual upright diminish. Okay, so apa yang cikgu nak buat malam ni, yang kita dah habis sesi kita malam ni. So apa yang cikgu buat malam ni adalah macam mana kita nak tengok kaitan antara lukisan dan juga karakteristik yang kita belajar petang tadi. Okay, so apa yang kita belajar petang tadi, contohnya yang ini, okay, concave lens. So concave lens sentiasa Maya tegak kecil, virtual upright diminish. Begitu juga dengan yang ini. Oh, dah gerak-gerak dah. Okay. So untuk yang ini adalah convex lens. Okay, convex lens yang kita tengah buka sekarang ni, convex lens. Ini untuk magnifying glass, kanta pembesar. Yang seterusnya dekat sini, ini concave mirror. Okay, kedudukan yang sama, so kita dapat image yang sama. Cuma ini kegunaan dia dental mirror. Okay, yang seterusnya yang cikgu cerita tadi, kalau kita lukis kat belakang ni, okay, cara lukisnya sama, tiga kedudukan ni sama. Okay, tiga kedudukan ni sama, sorry. Okay, tiga kedudukan ni sama. Untuk tak bagi korang confuse, cikgu buat warna. Warna purple. So yang tengah ni warna biru. Kalau warna merah, image dia okay, yang warna merah image dia di sini. Okay, so korang boleh tengok kat situ. Warna merah objek dia dekat belakang, tapi image dia duduk antara F dengan 2F. Okay, so warna biru C dekat C, purple depan ni dengan belakang. Okay, so untuk yang ini cikgu akan sambung nanti kemudian, and cikgu ada bagi tahu korang ada 3 perkara dalam bab cahaya yang korang kena tahu. Nombor 1, wajib tahu karakteristik. Nombor 2, korang wajib tahu lukis ray diagram. And nombor 3, korang perlu tahu mengira. Okay, untuk mengira tu dia ada formula. Okay, ada beberapa formula. Ada untuk lens ada 4 formula. And mirror tak ada formula. Okay, mirror tak ada formula, hanya ada lens untuk formula. So untuk formula lens kita akan belajar dalam masa akan datang lah, insyaAllah. Okay, so untuk yang ini, lukisan ni, cikgu akan siapkan lukisan dia and hantar kepada grup Telegram. So siapa yang belum ada grup Telegram boleh pergi ke grup Telegram. Okay, and then kalau boleh tolong
tolong subscribe jugalah kepada cikgu punya YouTube channel. So YouTube channel dia korang boleh cari Fizik SPM Physics O Therapy. So kelas-kelas hari ni insya-Allah kita akan letakkan di situ. Okay, so ada lagi okay, so ada soalan apa-apa lagi sebelum kita habis? Thank you Masih Sensei, thank you teacher. Okay. Alright, so itu sahaja untuk hari ini. Cikgu stop share. Okay. Nampaklah korang semua. Hai Elia, cikgu nampak Elia. Alright, so that's for today. Kita akan habis dulu. Esok insyaAllah ada, surely esok kita ada pagi pukul 9 atau pukul 10 macam tu. Tengok kepada esok pagi lah macam mana, pukul 9 atau pukul 10. Esok pagi kita akan ada sesi, petang kita ada sesi, malam kita ada sesi, insyaAllah satu hari 3 kali. So siapa nak join boleh join, no worries. Okay, so itu sahaja untuk ni. Oh, topik apa? Siapa yang boleh komen, cuba boleh komen kat situ atau cikgu tanya dekat group lah nanti korang nak topik apa. So hopefully okay, korang rasa nak topik apa? Okay, nantilah kita cikgu buat poll. So itu saja untuk hari ini. Good night, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.